Assalamualaikum, selamat petang. Saya hari ini berada di Port Dickson di Hotel Grand Beach Resort selama 3 hari ya. Daripada mulai hari ini, Isnin, Selasa, Rabu, kami ada program team building iaitu 3 hari 2 malam. Jadi saya dah mula berada di sini semalam hari Ahad sebab semua tim kami datang lebih awal lah daripada partisipan ya. Tapi partisipan hari ni baru dia sampai. Jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk membacakan program untuk team building ini ya. Team building ini bertajuk Developing High Performance Teams, iaitu membangunkan pasukan berprestasi tinggi. So saya nak mulakan dengan gambaran keseluruhan atau overview untuk kursus ini ya. Okey, kebanyakan pengurus dan pemimpin di organisasi mengiktiraf ya saling kebergantungan pekerja atau ahli kumpulan lain dan keperluan kerjasama untuk mencapai kerja. Pasukan yang berkomunikasi dan berfungsi dengan baik mempunyai sinergi, sebab itu orang yang bekerja sebagai satu pasukan boleh mencapai hasil yang lebih baik daripada individu yang bekerja sendiri. Produktiviti secara automatik akan meningkat dengan meletakkan kumpulan yang berprestasi baik bersama-sama. Tetapi beberapa syarat yang mesti ada sebelum pasukan yang berkesan dapat dibangunkan. Yang pertama, kumpulan mesti mempunyai sebab untuk bekerjasama yang masuk akal kepada kumpulan tersebut. Yang kedua, ahli pasukan mesti saling bergantung pada pengalaman satu sama lain, kebolehan dan komitmen untuk mencapai objektif bersama. 3. Ahli pasukan mesti percaya dan committed kepada idea bahawa bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan adalah lebih baik daripada bekerja sendiri. Sekaligus membawa kepada lebih keberkesanan keputusan dan peningkatan produktiviti. Yang keempat, mesti bertanggungjawab sebagai unit yang berfungsi dalam organisasi yang lebih besar konteksnya. Okey, yang kelima iaitu akhir untuk overview, ahli pasukan perlu memahami bahawa mereka akan diiktiraf atau ganjaran untuk usaha dan mencapai pasukan mereka. Itu untuk yang gambaran keseluruhan atau overview. Saya juga ingin share objektif dia ya. Objektif untuk kursus ni adalah mengenal pasti dan huraikan ciri-ciri penting pasukan yang berkesan dan memahami kepentingan bekerjasama dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan misi, objektif dan matlamat pasukan dan juga membangunkan rancangan untuk mencapai maklumat pasukan ya. Okey, itu yang kedua tadi. Yang ketiga untuk objektif, melaksanakan peranan mereka sebagai ahli pasukan dengan berkesan.
Dan yang keempat, yang akhir untuk objektif, memperoleh kemahiran yang berkesan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tu dia untuk objektif dia. Siapa yang patut hadir untuk kursus ini? Untuk kursus team building ini, siapa yang patut hadir ya? Kursus ini direka untuk pengurus eksekutif, ketua jabatan, pengawas dan sesiapa sahaja yang bekerja secara kumpulan. Okey, sekarang saya nak share pula kursus konten atau kandungan kursus ya, yang bertajuk, okey saya bagi tajuk lagi untuk team building ni, dia bertajuk Developing a High Performance Team. Okey, untuk konten yang pertama, nombor 1 ya, ciri-ciri ahli pasukan. Orang yang merasa diri mereka itu superstar atau mereka merasa mereka lebih cemerlang dari ahli pasukan yang lain, biasanya tidak sesuai dengan persekitaran berkumpulan dengan baik. Kerana mereka sudah biasa melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri saja. Ya, mereka sering memandang rendah kepada rakan yang kurang berprestasi, yang dilihat mungkin sebagai tidak bermotivasi. Jadi mereka yang merasa diri mereka superstar, lazimnya mereka negatif. Jadi mereka ini sering ditolak oleh pasukan. Jadi kita nak mengelakkan perkara ini dari berberlaku ya. Yang kedua, ciri-ciri kumpulan produktif ya. Apabila orang yang bekerja bersama sebagai satu pasukan mengikut langkah-langkah ini, komunikasi, kepercayaan dan produktiviti akan meningkat dengan ketara dalam kalangan ahli pasukan. Okey, yang kedua. Kos konten yang ketiga ya, menyatukan pasukan. Apabila membina pasukan, pemimpin harus mempertimbangkan kemahiran asas yang diperlukan oleh ahli kumpulan. Apabila mengatur pasukan, seseorang harus cuba untuk berkumpul di kumpulan individu yang memiliki satu atau lebih daripada setiap 4 kualiti. Input setiap satu adalah penting dalam mencapai pasukan produktiviti dan seimbang. Okey, yang keempat pula ya. Peranan ketua pasukan agar pasukan berfungsi dengan berkesan dan mengekalkan komunikasi yang baik dengan organisasi induk, perlu ada pemimpin ya. Perlu ada pemimpin yang ditetapkan. Ketua pasukan dilantik oleh ahli pasukan dari kalangan kumpulan. Yang ni kita akan ajar waktu team building ini ya. Untuk yang kelima, peranan ahli pasukan. Peranan penting yang perlu dilakukan oleh pasukan mungkin mengambil sedikit masa menjadi sebahagian daripada tingkah lakunya. Sejak banyak latihan dan kerja mereka sebelum ini, pengalaman telah menekan persaingan dan pencapaian individu dalam satu pasukan itu ya. Setiap ahli mesti saling bergantung. Okey, setiap ahli mesti saling bergantung ya. Okey, yang keenam, yang akhir, saya rasa yang akhir untuk kos konten. Yang akhir, fasa-fasa pembangunan pasukan. Pasukan adalah entiti hidup. Ia terbentuk dari fasa awal hingga matang. Satu aspek ya perkembangan ini ialah sikap atau hubungan ahli baik dalam pasukan maupun dengan ketua pasukan.
Selepas mencapai fasa yang diperlukan, pasukan perlu sentiasa berwaspada dengan keperluan pasukan dalam kemahiran pembangunan, pengurusan konflik, pembinaan, kepercayaan dan peningkatan sikap. Apabila perubahan berlaku yang menjejaskan tugas pasukan keahlian atau bidang lain, kebimbangan ia adalah perkara biasa bagi pasukan untuk mengulangi kitaran fasa yang diperlukan. Ini saja kurs konten yang kita akan ajar secara detail dalam 3 hari program team building ini. Okey, untuk pengetahuan anda juga, semua kursus kami di Global Info Skill boleh claim atau tuntut bayaran melalui HRD Corp, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana hampir sebilangan besar syarikat di Malaysia adalah contributors atau pencarum di dalam HRD Corp ini. Dan semua kursus kami lulus di bawah SPL Haskim. Jadi syarikat anda tidak perlu membayar kami dahulu, tetapi kami akan claim direct fund atau dana syarikat anda daripada HRD Corp. So boleh ceklah dengan syarikat atau majikan anda sama ada syarikat yang anda bekerja contribute atau tidak dengan HRD Corp. Jadi boleh recommend lah kursus kami ni. Okey, sekiranya anda ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut berkenaan program yang kami sediakan, sila hubungi kami di talian 0378777692 atau WhatsApp kami di 0126177693 dan juga boleh layari website kami di www.globalinfoskill.com. Boleh juga follow, like dan komen di media sosial kami. Okey, anda boleh actually cari Global Info Skills Sdn Bhd atau GISB Training. Dan kita ada aktif di 6 social media. Jadi boleh cari atau email pada kami di info@globalinfoskills.com. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.